Kebebasan bersuara dan hak asasi manusia seringkali menjadi pendorong utama bagi penganjuran perhimpunan-perhimpunan aman di seluruh dunia. Apa yang selalunya bermula sebagai perhimpunan aman mudah berubah wajah menjadi ganas apabila keadaan menjadi tidak terkawal. Sejauh manakah bidang kuasa pihak polis bagi mengawal peserta-peserta perhimpunan apabila keadaan jelas berubah menjadi sebuah rusuhan? Sebagai salah sebuah negara membangun, Malaysia tidak terkecuali dengan suara-suara lantang yang ingin menyuarakan hak kebebasan bersuara mereka, sama ada daripada isu politik ataupun sosial. Di dalam perlembagaan kita telah pun disebutkan bahawa ini adalah satu hak untuk memberi pandangan, hak untuk berhimpun dan sebagainya. Ini adalah satu hak yang telah pun diterjamin di dalam perlembagaan kita. Dan ini juga adalah satu hak yang telah pun disebut di dalam Universal Declaration of Human Rights, ataupun ini adalah satu deklarasi hak antarabangsa. Tetapi walaupun kita sebut tentang hak ini, kita mesti ingat bahawa ia janganlah menindas hak-hak orang lain. Freedom ini ada batasnya, ada batasannya. Jika sebelum ini, penganjur perlu memohon lesen daripada pihak polis bagi sebarang jenis perhimpunan awam. Namun, dengan kehadiran Akta Perhimpunan Aman 2012, orang awam kini bebas menyertai sebarang perhimpunan secara aman. Dulunya, sekiranya kita memohon daripada pihak polis untuk mengadakan perhimpunan aman, memang tidak pernah diluluskan. Tapi sekarang ni kita tidak lagi perlu untuk memohon daripada pihak polis. Pasal kita dah tahu dah rakyat sudah matang, rakyat sudah boleh berfikir, boleh bertindak dengan sendirinya. Dengan sendirinya kita lihat bahawa kebebasan berfikir atau kebebasan untuk menunjukkan perasaan itu penting. Secara ringkasnya, Akta Perhimpunan Aman 2012 membenarkan warga negara untuk menganjur dan menyertai perhimpunan secara aman dan tanpa senjata. Walau bagaimanapun, terdapat garis panduan yang perlu dipatuhi bagi menjamin ketenteraman dan keselamatan awam. Ada syarat-syarat lain yang agak ketat, seperti kita tidak boleh membuat perhimpunan di tempat-tempat orang awam seperti Dataran Merdeka, masjid, LRT, mana-mana tempat yang boleh dikatakan tempat yang sensitif lah. Perhimpunan yang dibenarkan aman inilah tanpa senjata. Dia tak boleh buat apa-apa senjata pun. Lagi satu, dia tidak boleh bawa tua dan sebagainya, kanak-kanak, foreign matter, dia tak boleh bawa kalau ikut dalam Akta Perhimpunan Aman. Jadi kalau you nak secara aman, kerajaan dah bagi secara aman, tetapi jaminan aman tu kita susah. Pasukan Simpanan Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FRU telah ditubuhkan sebagai sebuah pasukan khas yang sentiasa bersedia untuk bertindak secara tegas, sistematik dan pantas terhadap sebarang kejadian rusuhan atau perhimpunan haram di Malaysia. Matlamat utama bila berlaku rusuhan atau perhimpunan haram adalah untuk menyuraikan peserta yang berhimpun bagi mengelakkan kekacauan yang berterusan. Tidak dinafikan bahawa semua perhimpunan dianjurkan dengan niat ianya dilakukan secara aman. Namun, adalah menjadi tanggungjawab pihak polis untuk sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan seperti rusuhan. Kebiasaannya yang selalu kita telah tetapkan ialah apabila kita sampai di satu tempat, kita akan tengok keadaan, situasi pada ketika itu. Bagaimanakah mood peserta-peserta ni tadi? Adakah mereka bertenang, adakah mereka dalam keadaan agresif, ya, kita akan tengok dulu.
Dan dari situ kita akan mengambil pendekatan yang pertama selalunya kita ambil ialah kita akan memberi nasihat. Kalau perlu kita akan dapatkan ketua-ketua mereka, kita akan berunding dengan secara elok. Secara baik kata orang, ya, as professional as it can be. Dan kalau sekiranya pendekatan ini gagal, maka kita akan bagi amaran. Maknanya kita akan bagi amaran supaya mereka bersurai. Selalunya amaran ini kita akan beri berulang-ulang kali supaya mereka faham dan jelas. Dan apabila mereka enggan juga bersurai, maka tindakan yang akan kita ambil adalah dengan menyembur air menggunakan water cannon. Dan semburan ini selalunya kita akan sembur dengan air kosong saja. Kiranya mereka bersurai, maka kita akan berhenti di situ tindakan kita. Maknanya di sini tidak ada perlakuan untuk kita mara lagi ataupun mengambil tindakan susulan. Tetapi sekiranya mereka enggan bersurai, maka kita akan gunakan kaedah iaitu menembak gas pemberi mata berserta dengan semburan ini tadi. Dan di situ juga di samping kita menembak, again kita tak lupa dari segi memberi amaran untuk mereka keluar ataupun beredar ataupun bersurai daripada kawasan yang berkenaan. Objektif kita ataupun mission kita FRU ialah menyuraikan mereka dan kita hendakkan mereka beredar daripada kawasan tumpuan untuk mengelakkan perkara-perkara yang lebih buruk lagi berlaku. Dan dengan menggunakan kaedah penyemburan dan juga tembakan gas ini, kita tidak ada body contact at all. Memang tidak ada body contact. Maknanya kita maknanya kita bertindak dengan penggunaan jarak jauh. Maknanya jarak tu lebih kurang 100 ke 150 meter apabila kita menggunakan air dan juga tembakan gas ni tadi. Perhimpunan Bersih 3.0 yang telah dianjurkan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 jelas kelihatan bahawa syarat-syarat untuk berhimpun di bawah akta tersebut tidak dipatuhi. Terdapat kanak-kanak yang dibawa oleh ibu bapa, perarakan oleh peserta, malah terdapat juga peserta-peserta yang mengancam anggota polis. Sebagai rakyat, apakah yang kita harapkan daripada pihak penguasa undang-undang? Yes, I would say commendable. They stood there, and I saw few occasions people were dancing, singing songs, and in fact, there was one incident where somebody crossed the barrier and handed over a bouquet of flower to a police officer, and this officer I think he took it in good spirit, and nothing happens and all that. You see, so. That was okay. I won't use the word commendable, but the police did what they did or what they should have done until 3 o'clock. You see, we have no complaints until 3 o'clock. But our problem is there was a right about turn in the attitude of the police after 3 o'clock. In fact, there was a sea change. There was an ocean change. Everything was, So that speaks of sincerity. That speaks of how you understand the law. Berbalik pada apa tadi ataupun Akta Perhimpunan Aman. Bila kita bagi secara baik, dibenarkan, mereka sendiri pun tidak dapat mengawal perasaan. Di sinilah berlakunya satu tindakan yang mana kita terpaksa bertindak. Apabila perhimpunan yang pada mulanya dikatakan aman bertukar menjadi ganas, adalah menjadi tugas polis untuk mengawal keadaan mengikut garis panduan dan latihan yang diberi. Now, even if we say that basically is unlawful, use of force should be avoided. And in fact, the law says that it must be avoided. You can't use force even if it is unlawful. So as long as people are peaceful, okay. If there are people who broke laws, you take action. But there's a right to fundamental freedom that police have to observe. This they did not do. Kita ambil contoh
sekiranya penunjuk perasaan menyerang pihak polis dengan iron bar, dengan parang dan sebagainya, itu adalah satu situasi di mana mereka boleh respon dengan kekerasan. Tapi sekiranya penunjuk perasaan hanya menyatakan polis baliklah, polis bodohlah, itu bukannya satu keadaan di mana mereka boleh respon dengan kekerasan. Itu bukan itu adalah jauh berlainannya. And what they lack, the police lack, is the approach. The law says that you have to do human rights-based policing. They did not. The law says the police have to respect and honor the dignity and human rights of the ordinary guys in the street. They did not. And if you violate those rights, the law says that you have to give urgent attention, meaning immediate attention. And then you can go after the guys who were running away. No, why should you? Let them run away. No. Maximum restraint, minimal use of force, and when people move, let them move. You should stop firing. That's the biggest problem. Mereka harus faham dan mereka harus tahu bahawa mereka adalah satu badan yang terlatih dan mereka harus kontrol diri mereka dalam menjalankan tugas mereka. And more so when it comes to public safety. That's why I say they hold a higher burden. Now, once you hold a higher burden, which means your responsibilities are very important. No one has a problem if we have a police force who is there to protect and facilitate. That is your duty. You are not supposed to antagonize the public. You are not supposed to take away people's rights. You are there to protect the public. What's the meaning of the word police in the dictionary, I ask you? It's basically to protect. And you ask me, why are they doing this? I don't know. But what I will do is to try to venture a personal opinion. And my personal opinion in this is perhaps that ikut arahan, that order, has been taken the wrong way. When your superior tells you if somebody just breached, take firm action, maybe perhaps there was a misjudgment. Because in the police force you were taught to ikut arahan, whatever. But ikut arahan doesn't mean that you ikut arahans until you chase the flag right until the end of the world. You fire hundreds of rounds of tear gas, fire your water cannons, ikut arahan. Can you justify yourself? Di bawah Kanun Acara Jenayah, Seksyen 84 menyatakan bahawa kalau sesuatu situasi di mana rusuhan berlaku, pegawai polis boleh bertindak sehingga menggunakan kekerasan yang sewajarnya, ya, untuk menenteramkan keadaan. That means dibenarkan. Dan di dalam itu juga mengatakan bahawa pegawai polis tersebut tidak boleh diambil tindakan mahkamah di atas tindakan yang dilakukan. Ya, that means protected. Bila berlaku rusuhan, jadi itu dah berlaku rusuhan. Bila dah terbalikkan kereta, dah rosakkan kereta hak awam, itu dah rusuhan. Bukan lagi perhimpunan aman. Jika kita lihat contoh perhimpunan di negara-negara barat, pihak polis yang ditugaskan untuk memantau dan mengawal perhimpunan-perhimpunan ini dilengkapi dengan peralatan seperti perisai dan baton. Bukan itu sahaja, mereka juga akan mempersiapkan diri dengan pasukan berkuda, gas pemedih mata dan juga meriam air. Malah, terdapat juga negara yang menggunakan mesin yang dipanggil LRAD, iaitu sebuah mesin yang memancarkan gelombang bunyi yang kuat sehingga mampu merosakkan pendengaran manusia. Walau bagaimanapun, ketika perhimpunan aman yang dilakukan di Kuala Lumpur baru-baru ini, pihak polis yang ditugaskan untuk menjaga, mengawal
dan mempertahankan perimeter di dataran merdeka tidak dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. Mereka berhadapan dengan peserta-peserta perhimpunan tanpa sebarang peralatan ataupun pakaian perlindungan. Kalau kita tengok pada Perhimpunan Bersih 3.0, cota pun tidak dikeluarkan langsung. Langsung tidak ada cota dikeluarkan. Sebab pendekatan kita ni lebih kita katakan is more friendly and flexible. Adakah mungkin ini merupakan salah satu sebab mengapa peserta perhimpunan berani merempuh sekatan jalan yang diletakkan? Di Kuala Lumpur, apabila perhimpunan bertukar menjadi ganas di mana peserta tidak mematuhi undang-undang, adalah menjadi tugas polis untuk mengambil tindakan. Pendekatan baru ni pun kita mengambil konsep restrain. And then kita caution. Selepas caution baru kita buat enforcement. Mana kita bertahan, bersabar, bertahan 3 kali kita ni, kemudian baru kita caution dia, baru bagi temaran. Daripada bagi amaran, barulah kita, kalau tak mau dengar, dan kita enforce. Kita buat penguatkuasaan. Walau bagaimanapun, isu yang dibangkitkan mengatakan bahawa pihak polis telah menggunakan kekerasan berlebihan apabila menjalankan tugas. Tetapi, apakah tindakan yang anda rasa patut diambil oleh pihak polis apabila berdepan dengan perusuh-perusuh begini? Bagaimana pula dengan hak asasi polis sebagai rakyat? Jika kita lihat perhimpunan-perhimpunan yang dilakukan oleh negara-negara luar, kebarangkalian ianya menjadi rusuhan adalah tinggi. Apakah tindakan yang telah diambil oleh penguatkuasa undang-undang mereka? Daripada klip-klip video yang terdapat di internet, kita dapat lihat polis-polis luar negara jauh lebih ganas dalam menangani perusuh-perusuh perhimpunan. Apabila sesebuah perhimpunan aman dianjurkan, kita perlu ingat bahawa polis bukan sahaja bertugas untuk menjaga hal ehwal peserta perhimpunan. Bagaimana pula dengan hak rakyat yang tidak menyertai perhimpunan ataupun punca pendapatan peniaga-peniaga yang turut terjejas akibat perhimpunan tersebut? Sebenarnya kita dah sebelum 2-3 hari itu kita dah dapat arahan daripada pihak bangunan suruh tutup lah sebab mungkin kita tak dapat, diorang tak dapat kawal lah, itu lah kan. Jadi kita sepakat tutup lah. Memang tahu besok tu kita tak boleh berniaga kan. Jadi rasa sedih sangat lah, tapi apa nak buat, terpaksa lah. Sebab dah dapat tahu kena tutup kedai kan. So terpaksa rasa sedih jugalah, apa nak buat. Tapi sebenarnya kan kerajaan dah bagi tempat kepada pihak-pihak tertentu kan. Tapi dia orang tak nak mengikut kan. Jadi saya rasa bila dia orang buat macam ni,
efek ni bukan kepada orang kita saja sebab benda ni sampai ke luar negeri kan. Jadi dia orang macam pandangan tu negatif lah. Maksudnya kenapa jadi macam ni kan? Maksudnya kalau dia orang nak lepaskan perasaan kan ada tempat yang tertentu. Kerajaan kita seperti yang telah ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menunjukkan bahawa beliau terbuka. Dan sebab kita telah nampak akta-akta yang telah pun dimansuh, akta-akta yang telah pun diubah suai seperti akta untuk perhimpunan Peaceful Assembly, ISA dan sebagainya. Ini semua telah diubah suai ataupun telah dimansuhkan oleh kerajaan kita. Dan ini menunjukkan bahawa our Prime Minister is open to change. Tapi rakyat kita, mungkin rakyat kita belum begitu faham, belum begitu tahu cara macam mana untuk menikmati macam mana untuk menikmati perubahan ini. Bagi rakyat pula mereka harus faham bahawa negara ini negara demokrasi. Jangan melakukan sesuatu itu di luar daripada batasan pendemokrasian itu sebenarnya. Terbukti pihak polis negara-negara luar yang lebih maju, membangun dan bertamadun masih mempunyai masalah menangani peserta-peserta perhimpunan-perhimpunan aman. Adakah rakyat kita bersedia untuk menikmati kebebasan bersuara ini? Pergi itu bukan tak boleh, itu hak masing-masing. Tapi sebagai FRU kita tetap bersedia. Bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan di luar jangkaan semasa perhimpunan tersebut berlangsung.